إلى أرض النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. Sahabat. Ini tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita itu mengenai artinya, iaitulah berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan berdiri daripada terbetul pendirian, daripada duduk berdiri kan. Daripada etikat itu kufur dan sebab itulah serupa makhluk dengan Tuhan lah. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Tuhan tak serupa. Bukan makna berdiri macam terbetul pendirian itu bukan. Makna dia aila yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Makna qiyamu binafsi itu ada dua makna. Pertama, la yaftakiru ila mahal, dia tidak berhajat kepada tempat, man tidak berhajat kepada zat. Dan satu lagi wala mukhassis, dan dia tidak berhajat kepada penentuan ataupun kepada fa'il pencipta. Itu dibahas belakang. Itu makna kata qiyamu binafsi. Artinya berdiri ia dengan sendiri. Mana ada Allah Ta'ala itu sendiri, tiada berkendak kepada zat, satu makna. Satu. Dan tiada berkendak kepada yang menjadikan dia, dua. Jadi makna qiyamu binafsi ada dua makna. Ya, wa qiyamuhu ta'ala binafsi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Tidak belajar kepada mahallin ay zatin. Allah Ta'ala tak belajar pada zat dan dia tidak berhajat kepada fa'il pada pencipta. Apa sebab? Tengok belakang diurang. Artinya zat Allah Ta'ala, zat mana diri Allah Ta'ala terkaya. Apa makna terkaya? Tidak berhajat. Itu makna istilah. Istighna makna terkaya. Bukan terkaya banyak harta kan. Orang kaya banyak harta macam mana pun, meliana jutawan berapa, dia miskin. Dan taraf dia adalah miskin. Dia fakir dengan Allah Ta'ala. Setiap saat dia miskin dengan Tuhan. Setiap saat dia fakir dengan Tuhan. Ya, apa ditarik semua Tuhan punya. Dia berjalan tenaga semua Tuhan punya. Semua Tuhan bagi. Dia berhajat, dia memerlukan. Walaupun dia duit tak habis kira tuan. Walaupun harta dia banyak. Walaupun duit dalam bank dia habis semua, duit dia tolak duit orang, duit dia tinggal. Betul? Jadi duit orang, duit dia tinggal. Jadi maknanya apa? Kaya di sini bukan kaya yang segera kita faham. Kaya yang kita faham segera ni maknanya mempunyai satu benda yang angka dia banyak. Sama dia banyak wang ke, dia banyak apa, harta benda ke, kan? Itu kaya. Sini bukan, tu kaya orang, kaya makhluk yang tidak diiktibar, tak pakai sini takrif ni. Kaya sebenar-benar kaya ini. Iaitu dia tidak berhajat. Sebab orang kaya, kita makhluk kaya tapi dia berhajat tak? Berhajat. Nyawa dia Tuhan bagi, sihat dia Tuhan bagi, semua dia terikat dengan Tuhan, dia berhajat. Ya. Sebab kita dengan Tuhan fakir. Kalau kita sama kita pun ada, Allah Ta'ala jadikan bahawa sini ada perlu memerlu. Dia banyak duit, kalau sumber pemakanan orang tak keluarkan, dia makan. Meraung ni kan, dia nak beli apa orang tak jual. Kan? Duit banyak tapi tak dia nak beli apa, orang tak nak jual macam. Sebab masa memerlu. Kita ada banyak duit, ada orang pengeluar, ada pengguna, sebab ada dua. Pengeluar. Pengguna dia nak guna, pengeluar ada keluar. Kalau orang tukang keluar, orang tak nak guna, jam pula.
Kan, nak jual tak laku, tak ada orang nak guna. Kalau ni pula dia nak guna tapi orang tak nak jual. Jam juga. Allah Ta'ala jadikan sentiasa, maknanya perlu memerlukan. Itu saya zahir ni pada hakikat. Adapun kaya yang sebenar-benar kaya, ini kaya di sini. Ialah kaya adalah apa makna kaya di sini? Tidak berhajat, tidak memerlukan. Sebab yang makhluk kaya dia masih memerlukan, dia sentiasa dalam memerlukan, fakir pada Allah Ta'ala. Jadi makna Allah Ta'ala zat itu terkaya daripada zat, makna dia tidak berhajat kepada zat yang lain. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, ya? Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, yakni dengan sifat kamalat. Bukan Allah Ta'ala itu sifat yang berhajat kepada zat. Kan? Kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifat, bermakna dia berhajat pada zat lain pula. Sebab apa? Tiap-tiap zat bersifat, mesti duduk di zat. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu sifat, bermakna dia perlu pada zat lain pula. Itu tak betul. Sebab itu makna qiyamu binafsi, pertama sekali dia terkaya daripada zat. Dengan makna apa? Dia tidak berhajat kepada zat lain. Sebab apa? Sebab dia sendiri adalah zat. Ya, Allah Ta'ala ialah zat, bukan sifat. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, bukan sifat yang duduk pada zat lain. Bukan. Faham Zat sifat pening boleh zat sifat. Ya. Sebab makna zat, makna sifat kena cair, kena faham. Bila zat, mana satu benda yang bersifat. Satu benda yang mana dia bersifat dengan sifat lain. Adapun sifat, benda yang tak boleh duduk sendiri. Dia kena menumpang pada zat. Zat, dia tidak menumpang mana-mana. Dia tidak memerlukan pada zat lain. Zat kita ni, kalau ambil benda baharu, makhluk, zat kita ni kan, dia ada menumpang lain? Tak ada. Ada kita berapa dempik orang lain? Tak ada. Zat benda ni, adakah dia tumpang pada meja ke mana? Tak ada. Dia buat diri sendiri. Zat ni membawa diri sendiri. Ta'rif dia maqama binafsih, barang yang berdiri dengan sendiri. Kalau barang dia berdiri dengan benda lain, itu sifat. Kita kata putih sifat. Dia tak boleh duduk sendiri. Dia mesti duduk di baju ke, di kertas ke, di dinding ke, warna ke, kan? Itu sifat. Dan itulah yang lain maknanya. Itu kena faham dulu beza antara sifat. Sifat, dia berhajat pada zat. Mana dia duduk, tak boleh bercerai tanggal dengan zat. Adapun zat, mesti bersifat. Ya, ingat. Tiap-tiap zat mesti bersifat. Tiap-tiap sifat mesti duduk di zat. Dua benda yang tidak boleh berpisah. Maka Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, ya? Bukan Allah Ta'ala ni sifat yang duduk pada zat lain. Bukan. Tapi bila kita kata qiyamu binafsi, berdiri sendiri, dengan makna dia tidak berhajat pada dua benda. Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat. Apa makna tak berhajat? Terkaya lah. Itu makna terkaya. Terkaya tak berhajat. Itu makna tak berhajat kepada zat. Sebab apa? Dia sendiri adalah zat. Yang ini tiada berdiri kepada zat. Sebab yang berdiri pada zat dinamakan sifat. Kalau Allah Ta'ala ni berdiri pada zat lain, bermakna dia sifat, bermakna terluputlah sifat ma'ni. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat ma'ni. Dia mesti duduk di zat. Kalau Tuhan sifatnya duduk mana? Membawa ternapi kudrat. Bila ternapi kudrat, iradat, jawab dia alam ni pun tak ada. Macam mana nak jadi kan? Ya? Sebab tu bila kita lihat pada alam, kita faham ada kuasa yang menjadikan. Itulah kudrah. Qadir. Zat tu nama dia qadirun. Sifat dia tu kudrah. Ya. Kita nampak. Sebab dia pandang dia pada sekalian makhlukat, sekalian makhluk, sekalian alam, kita akan nampak makna dia ada kuasa yang menciptakan. Ya, sifat berkuasa tu ada di dia. Siapa dia tu? Dialah zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itu maknanya. Ya. Jadi tidak berdiri kepada zat. Sebab apa? Sebab dia sendiri zat. Satu. Dan yang berdiri pada zat itu, iaitu sifat. Dan terkaya satu. Yang kedua pula, terkaya. Ni ataf pada terkaya atas tadi. Hubung cakap yang atas tadi. Itu mana ataf. Tadi terkaya pada apa? Zat. Yang ni pula terkaya pula. Ya, waulam tu pula. Terkaya pula, macam mana dia terkaya tak berajak pada zat. Sini pula terkaya daripada fa'il. Apa makna fa'il? Yang menjadikan, dia terjemah terus. Makna fa'il mana yang menjadikan.
Sebab apa Allah Ta'ala tidak berhajat pada pencipta? Tu jawab. Sebab apa? Ha? Sebab apa? Sebab dia qadim lah tuan-tuan. Sebab dia qadim. Apa makna qadim? Sedia. Sedia ada. Benda yang berhajat pada pencipta ni, asal dia tak ada. Dia tak ada, kemudian baru berhajat. Nak keluarkan daripada tak ada kepada ada tu, berhajat kepada pencipta, dipanggil fa'il, pencipta. Sedangkan Allah Ta'ala, dia tidak begitu. Dia tidak asal tak ada, dia sedia ada. Sedia, kidam, sedia kala. Ya? Adapun selain Allah Ta'ala makhluk, dipanggil hudus, hadisun. Hadis maknanya yang bersifat dengan hudus, baharu. Apa makna baharu? Wujudan dia ada permulaan dan dia ada akhir. Mana dia bertemu, dikepit dua ketiadaan. Asal tak ada, kemudian tak ada balik. Ya, tiap benda yang boleh menerima ketiadaan, maka dia tak boleh bersifat dengan kidam, tak boleh dipanggil qadim. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad ayastahilul qidam. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam. Tiap-tiap benda yang harus menerima ketiadaan, sama ada ketiadaan dahulu atau ketiadaan akan datang, maka alaihi qad ayas, mustahil dia bersifat dengan kidam. Dia tak boleh sifat kidam, dia baru sifat dengan hadis. Ya? Faham? Mudah ya, kau bayar now. Kita belajar ni kena pakai kaedah latas tusilan dan su'ba au udrikal muna au bimana hatta. Kalau kita ninahu kan ada huruf au tapi makna hatta. Ada bahasa itu, ya. Atas tusilan nasu'ba au udrikal muna. Aku akan bilang ke semua tu mudah sehingga aku dapat. Macam Syekh, beres. Easy, rupa tak faham. easy, rupa tak faham. Dan terkaya pula zat Allah Ta'ala daripada fa'il. Sebab apa dia tak berhajat pada pencipta? Sebab dia sedia ada. Yang berhajat pencipta ni, dia tak ada. Nak pergi kepada ada tu kena ada orang buat jadikan dia. Fa'il. Itu mana fa'il? Mana yang menjadi. Ya, allazi fa'ala, yang membuat. Kalau maf'ul, allazi fu'ila. Maf'ul dijadikan. Kalau fa'il mana allazi fa'ala, yang mencipta dan menjadikan. Allazi khalaqa. Atala tu khalaqa. Wallazi khalaqa lakum fil ardi ma fil ardi jami'an. Baru tanya sih. Boleh kita boleh mana nas kata boleh buang itu ayat tu. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Wa Allah Ta'ala allazi khalaqa lakum, yang menjadikan bagi kamu ma fil ardi, seluruh dalam ke bumi ni. Jami'an semua untuk kamu, ambillah. Kamu tak ada mutarat. Itu nas tu. Kan? Si ada nas tu. Dia nak boleh buang ni apa dalam Quran. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwa, Allah Ta'ala nak ceritakan lepas khalaqa. Fa'ala man khalaqa, menjadikan. Dia khalaqa, maka dia panggil khaliq. Kita khulika, dijadi. Sebab tu dia panggil makhluk. Makhluk apa makna? Allazi khulika, yang dijadi. Allah Ta'ala khaliq. Beza makhluk dengan khaliq. Apa makna khaliq? Allazi khalaqa, yang menjadikan. Itu dia. Allah Ta'ala menjadikan ma fil ardi, barang dalam semua bumi ni. Tuan jadi bagi apa? Lakum, bagi kamu. Allazi khalaqa huwa allazi khalaqa lakum. Digunakan lam lil manfaah. Selagi benda tak ada manfaat, ambillah. Mana kamu mudarat jangan ambil. Racun jangan. Tuan jadikan juga, tapi racun bukan manfaat, tu mudarat, kan? Lagi tak ada, tak ada, ambil. Itu maksudnya, ya. Daripada ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i keluarkan satu kaedah. Daripada ayat huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah ila al-aslu fil asya' al-ibahah illa ma dalla dalilu ala tahrimi. Al-aslu fil asya', asal pada semua perkara, al-ibahah, harus semua boleh ambil. Illa melainkan mad dalla dalil ala tahrim, melainkan ada dalil mengatakan haram. Binatang semua boleh makan, kecuali ada dalil. Babi tak boleh makan, ini tak boleh makan, ada dalil. Barulah. Asal dia semua harus. Sebab Tuhan jadikan semua tu untuk manusia. Ya, sebab pengguna yang paling banyak pengguna ialah manusia. Pokok akau dimakan, batang dimakan, pucuk dimakan, betul? Ubi akau dibedal, batang tebu dirembat, ya, pucuk disesarnya, habis dimakan.
Kan? Darat makan, daging semua haiwan ditali kan. Laut pun disapu Nabi. Pengguna paling banyak nikmat Allah yang manusia. Kalau dia tak sembah Tuhan memang jahat betul. Memang syaitan betul kalau dia tak sembah Tuhan. Ya. Pengguna paling banyak nikmat Tuhan. Nak lawan dengan gimau makan daging kan. Bagi kuih apam dia tak makan. Kan? Tak makan kan. Jadi kita semua tersesat dah ni. Maka kalau tak tunduk ke Tuhan, tak nak kenal Tuhan, tak setuju Tuhan, memang celaka besar manusia. Ya, manusia memang jahat betul. Masuk rumah orang tak kenal Tuhan boleh tak? Bisalam tidak masuk. Lepas tu masuk dalam bilik orang tidur. Tuan dia tak ada rumah, tuan dia pakai tengok. Tengok apa? CCTV. Oh, ni kerja kau. Kau jaga kau balik kan. Kan? Oh, pergi dapur pula serongkor makan siap. Oh. Tuan-tuan dia balik kan dia siap bantam penyapu. Tuan nampak aku pakai CCTV bukan kasyap. CCTV. Wah, dia kata tuan kasyap bukan kasyap, CCTV ada. Ya, sulur dan orang duduk isap rokok abang kau kelapa dia. Nampak kan? Macam jin pun narik pun. Habis tu. Dan terkaya pula zat Allah Ta'ala daripada fa'il, daripada pencipta. Dia tak berhajat pencipta sebab dia qadim, sedia. Ya, lawan qadim apa? Hadis. Lapa-lapa terkena-kena. Dalam usul dia lapa terkena-kena. Hadis isim fa'il. Yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Yang bersifat dengan qidam dipanggil qadim. Ya, qidam tu sifat. Bila bersifat dengan qidam dipanggil qadim. Ya, qadim itu dipanggil isim. Ya, ismun, nama. Qadimun. Ada apa makna qadim? Zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam. Baqa itu sifat. Yang bersifat dengan baqa dipanggil baqi. Al-baqi kan nama Tuhan kan? Al-baqi. Mana yang kekal. Bila kita baqi mana zatun muttasif bil zat yang bersifat dengan baqa. So tanya dia ngaji Usuluddin 10 tahun tanya. Apa beza qidam dengan qadim? Qidam qadim. Sama lah kata. Kau sebut pun tak sama. Kan? Qadim sebut lain kan, qidam kan sebut lain tu. Pun dia kata sama. Macam-macam tu. Sebut dia faham kan ni. Qadim dengan qidam. Qadim maknanya apa? Isim, nama. Bila nama dia tunjuk pada apa? Musamma, dia tunjuk pada diri zat. Nama dia akan tunjuk pada siapa? Pada Tuhan. Tuhan dia siapa? Zatun muttasif bil qidam. Sebab dia qadim nama, dia tunjuk pada Tuhan zat dia. Bila qadim mana zat, zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat qidam. Alimun. Alimun itu isim fa'il. Alim nama tu, isim. Makna dia tunjuk pada zat. Dia musamma, dia tunjuk pada zat. Alimun bermakna zatun muttasif bil ilmi. Zat yang bersifat ilmu dipanggil alim. Ya. Itu sebab ada ilmu dipanggil alim. Orang kampung silap faham, orang tak semayang kan, tiba-tiba dia berubah, dia bagus pergi surau. Oh, dia ni dah alim lah. Oh, senang nak jadi alim. Tak pergi belajar dah alim. Orang dulu belajar nak jadi alim kong-kong 40 tahun dia mengaku alim. Baru nak jejak-jejak orang panggil. Kan? Ini pergi ngaji 3-4 tahun dah alim. Ni langsung tak mengaji kan. Ya, langsung tak belajar. Bawa alim itu abid. Ahli ibadat lain ni, abid. Abid. Jadi bila kita itlak saja, qiyamuhu bi nafsi ni sifat apa? Nafsi apa? Salbiyah. Salbi dengan makna insilaf, ya. Bila kita itlak di qiyamuhu ta'ala bi nafsi, itu ibarat daripada apa? Menafikan Allah Ta'ala tadi berhajat kepada zat dan kepada apa? Pencipta. Arti zat Allah Ta'ala terkaya dari zat itu tiada berdiri, tidak berhajat pada zat. Satu. Dan dia berdiri kepada zat itu ialah sifat. Habis. Yang kedua, terkaya pula daripada zat, daripada fa'il. Mana Ta'ala tak berhajat pada pencipta yang menjadikan dia. Kerana ia menjadikan bagi sekalian kainat. Ya, dia yang menjadikan. Ya, pada kainat, makhlukat, zat, semua sama makna itu. Ya. Dan kita harap dia buat elat dia lain sikit. Sini elah dia kata apa? Tuhan tadi bersifat dengan qadim kerana ia menjadikan
Tak apa sedap. Bolehlah. Tapi yang tepat sekali, Tuhan bersifat dengan qadim sebab apa? Sebab apa tak belajar pada pencipta? Sebab dia qadim, dia sedia kala. Benda yang sedia kala, dia sedia ada nak orang nak jadi ke dia kan? Dia tak ada. Kan? Kalau mengadakan, jadi tahsilul hasil benda dia nak ada apa? Ayat Al-Alam kata Allah Ta'ala tak berhajat kepada pencipta tu. Sebab apa? Sebab dia sedia kala. Kalau nak kata menjadi boleh juga, ya, tapi jauh sikit. Dan lazim dengan kaya daripada zat. Lazim mana kita faham Allah Ta'ala tu kaya pada zat. Mana tidak berhajat pada zat, bukan ia sifat. Allah Ta'ala bukan sifat. Habis kita kira kudrat iradat tu. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat. Ya, bersifat apa sifat dia? Kudrat iradat tu sifat dia lah. Zat yang bersifat Allah Ta'ala ni. Bukan dia tu sifat. Kalau dia sifat bermakna ternapi sifat apa? Ma'ani. Kudrat iradat tak ada. Kudrat iradat tak ada, nak adakan alam macam mana? Membawa kepada alam tak ada. Sebab itu kita kena faham dalil kata hudusul alam saja. Dalam kitab ni kan dikata wajib kita mengenal Tuhan, mengisbatkan sifat yang wajib dan menafikan sifat mustahil dan mendirikan dalil. Dalil dia 2 patah cukup dah. Semua sifat tu dalil pakai dalil akal 2 patah cukup dah. Hudusul alam, baharu alam. Tapi macam mana baharu alam menunjukkan sabitnya semua sifat kat Tuhan. Contoh macam ni lah. Baharu alam mana? Alam ni. Baik, kalau kita kata Allah Ta'ala sifat, bermakna dia ternapi sifat kudrat dan irat. Sebab sifat tidak bersifat. Kita tak kata, kalau kata zat Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, zat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, boleh? Kita tak kata kudrat ni bersifat dengan ilmu, kudrat kau ni berilmu lah, ilmu kau ni iradat lah. Cakap keling tak cakap macam tu kan. Ilmu kau ni iradat lah, ilmu kau iradat. Ilmu sifat, iradat pun sifat, dia tak boleh duduk. Sifat dengan sifat dia tak boleh duduk. Ya? Maknanya sifat mesti duduk di zat. Jadi baharu alam dia menunjuk mana? Menunjuk kepada apa? Bahawa kalau sekiranya Allah Ta'ala tu bukan zat, dia sifat, ternapi kudrat dan iradat. Bila ternapi kudrat iradat, alam takkan ada. Bila alam ni ada, bermakna alam ni menunjukkan mesti Allah Ta'ala tu zat yang bersih, yang bersifat. Ya, mesti dia bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradat. Bila dia bersifat kudrat dan iradat, bermakna ia adalah zat. Ya, dia adalah zat. Cakap tu je. Faham? Tak faham, serah Allah Ta'ala. Bukan nak bagi faham. Ya, mudah je kan bayangan. Habis. Kena ia menjadikan bagi sekalian kainat dan lazim dengan kaya daripada zat. Maknanya faham lazim tu, mana kita faham daripada Allah Ta'ala tak berhajat pada zat, bukan ia sifat. Kerana ia tak dapat tiada bahawa berdiri ia dengan zat. Ya, kalau disifat nak berhajat pada zat pula, itu mustahil. Allah Ta'ala tidak berhajat. Dan lazim daripada kaya daripada fa'il, mana tak berhajat kepada penjadi itu mana fa'il. Ya, yang menjadikan bahawa adalah Allah Ta'ala itu qadim. Ini betul. Ini bawa sedap sikit lah pada dalil tadi. Jadi kita menjadi kan. Ini dalil kata dia maknanya tak berhajat pada fa'il, sebab itu bahawa adalah ia qadim. Mana dia sedia. Yang berhajat kepada pencipta untuk dijadikan siapa dia? Orang bersifat lawan qadim. Lawan qadim apa? Hadis. Lawan qidam hudus, lawan qadim hadis. Isim fa'il dengan isim fa'il, masdar dengan masdar. Ya. Qadim itu isim fa'il. Lawan dia hadis. Kalau qidam itu masdar, qidam. Ya. Kerana bahawasanya yang qadim itu tiada berkendak kepada yang menjadikan dia. Ingat tu. Yang tak berhajat kepada pencipta, mesti zat dia sedia kala. Maka mana ada selain Allah Ta'ala yang zat dia sedia kala, mana ada? Ada. Semua asal tiada. Asal dia tak ada. Maka nak menyeberang daripada tak ada kepada ada tu, oh dia kena ada pencipta. Yang akal tak terima dia pergi jadi tanpa pencipta. Sebab itu dinamakan kita ni makhluk allazi khuliqa, yang dicipta, yang dijadikan. Sebab itu bila kita lihat daripada makhluk, mesti hati karen dengan Tuhan. Kalau dia tengok makhluk, hati tak dapat karen ke Tuhan, itu masalah besar. Terhijabkan Tuhan. Sama ada dia terus
macam orang kafir, atau dikenal tapi pengenalan itu dah tak dapat nak kontrol, dari ditutup dengan benda lain, dengan waham, wahmun, sangkaan seolah makhluk ni gini-gini. Tu waham kan tu waham kena buang, ditembak dengan zikrullah. Sebab zikir penting, tapi kena faham lah apa maksud zikir, kat mana kita nak hantar zikir, apa tujuan zikir. Yang pakai sebut ni kan tujuan tembak, apa maksud, baru kita nampak. Lagi sebut lagi terang. Az-zikrul ma'al fahmi, zikir serta kefahaman. Kerana bahawasanya qadim itu tiada berkendak kepada yang menjadikan dia, melainkan yang baru. Melainkan yang berkendak pada menjadi itu, ialah yang baru. Macam kita semua ni kan, iaitu berkendak kepada yang menjadikan. Apa makna baru? Zat ataupun diri yang dia asalnya apa? Tiada, kemudian kembali pada tiada. Itu mana baru. Ma sabaqahul adam walahi kaun adam. Benda yang mendahulu oleh dia oleh ketiadaan dan akan berhubung balik dengan ketiadaan. Itu dipanggil baharu. Ya. Maka campur baharu semua yang lain daripada Ta'ala adalah baharu. Habis. Itu perbahasan sifat apa? Sifat qiyamu bin nafsi. Dia berkait ni. Kan dia berkait dengan kidam dan baka kan. Ini kan dibahas dalil belakang. Kemudian wal wahdaniyatu. Ya bagus apal matan dalam. Dia tak banyak kalau matan ni nanti 30 lebih musuh ni. Boleh apa? Dah minggu depan terang tak ada orang. Dia tua ni hafal kurang tadi. Orang tua ni kepahaman dia kuat. Budak-budak hafalan kuat. Faham tak kuat? Kita cerita dia faham. Hafal dia boleh. Sebab tu nak hafal, budak-budak semua hafal. Di pondok, budak suruh hafal. Dia hafal, dia dah dalam kepala dia. Atau kita hurai tu, dia mudah faham. Orang tua lebih dia kepahaman. Cuma dia buat tak faham ni. Dia faham, dia buat tak faham. Ada yang berat. Ada budak-budak ingatan dia kuat, tapi kepahaman banyak. Kita kena cerita dia tak tahu apa, tapi suruh ngapal lekat cepat. Kami 7 tahun dah hafal Quran. 7 tahun habis settle Imam Syafi'i. Hebat ni. Wal wahdaniyatu ailasani lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifati wala fi af'ali. Wahdaniyat tu apa makna dia? Ni makna ailasani lahu fi zati wala fi sifati wala fi af'ali. Mana tidak ada yang menduai. Keenam wahdaniyat artinya apa? Esa. Itu arti. Makna dia ada lain tu Kalau tanya apa makna, kita kata esa, tak kena. Kalau kata apa arti, esa. Sebab arti terjemahan. Kalau makna benda yang tersurat dalam yang tersirat. Dalam makna wahdaniyat tu apa makna? Yang tersurat, itu nak keluarkan. Dan maknanya yang menduai akan Allah Ta'ala, tak menduai itu apa? Dia tunggal, dia tak diduakan. Pada mana? Pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Jadi bila kita itlak saja kata wahdaniyat dengan mana apa? Kita pun faham. La saniyah, tidak ada yang menduai bizat wa sifat wal af'al. Maknanya apa? Menafikan banyak, mana berbilang. Banyak situ mana berbilang pada zat je. Makna zat Allah Ta'ala bila wahdaniyat kan dia nafikan ibaratun an nafir kumumus sittah. Bila kita itlak kata wahdaniyat, terus makna dia apa? Ibaratun an nafil kumumus sittah. Dia menafikan kam yang 6. Pertama dia panggil kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Pada zat dia kan dia nafi 2 tu. Kam muttasil, satu kam munfasil. Di sifat pun muttasil munfasil dinafikan. Pada afal begitu juga. Apa makna dia? Kam, makna kam sini adalah bilangan. Bukan kam khabariah, kam dipanggil adat. Mana bilangan? Berapa? Mana banyak? 2, 3. Jadi bila kita itlak kata zat Allah Ta'ala wahdaniyah fi zat, pada zat, apa makna dia? Maknanya tidak ada zat Tuhan itu berbilang-bilang dengan bahawa boleh dikerat. Kan? Macam kita boleh kerat kan? Satu tapi boleh kerat. Kan? Mau nak pindi kerat berapa tu? 18. Kan? Ayam kita sembelih nak apa? 18 gitu. Mau nak pindi gitu.
Ada boleh kerat. Walau satu dia berjuzuk. Tulang, darah, daging. Ini bukan macam tu. Tuhan bukan macam tu. Dia esa tunggal bukan boleh dijuzuk-juzuk. Tidak. Ini dinafikan kam muttasil. Apa makna kam? Bilangan. Muttasil yang berhubung. Pada zat antara tu berhubung bahawa dia boleh cerai-ceraikan. Boleh kerat-kerat. Boleh apa lagi. Agak tak? Itu makhluk punya cerita. Segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah dengan dia. Allah Ta'ala tak sama. Satu. Itu muttasil. Munfasil bercerai. Esa pada zat dengan makna apa? Munfasil makna bercerai. Dengan bahawa ada satu zat lain serupa dengan zat Tuhan. Ini dinafikan dengan wahdaniyat. Bila kita sebut wahdaniyat, kul huwallahu ahadun. Ahad. Satu, makna ternafi dua kam. Bercerai tadi maknanya tidak ada zat lain setara dengan zat Tuhan, tak ada. Dia tunggal dia. Ya, itu maknanya apa? Esa pada zat. Esa pada sifat dengan bahawasanya sifat tanah itu tunggal. Itu banyak sifat, itu nama lain-lain, jenis lain. Kudrat satu, iradat satu. Itu maksud dia. Ya. Kecuali iradat dua. Kau banyak pandai pula, orang kata satu nak dua pula. Tak boleh. Dalil daripada mustahil iradat macam dua zat tadi. Kalau ada dua zat, batal makna ketuhanan. Kalau dua sifat kudrat pun batal makna ketuhanan. Sebab apa? Sebab bila sebut ketuhanan, semua benda berhajat pada dia. Iftikar, kena faham betul makna ketuhanan tu. Iftikar kullu ma'ada ilai. Berhajat semua benda kepada dia yang didakwa dia kata Tuhan. Bahawa dia itu sah makna ketuhanan dia. Kalau ada benda terlepas daripada dia, batal makna ketuhanan. Jadi lepas makna akan timbul makna boleh lepas daripada dia bila dua kudrat. A satu, B satu. A jadi langit, B jadi bumi. Ya, yang jadi langit, bumi dia buat tak? Yang jadi bumi, langit dia buat tak? Sedangkan didakwa dia sebagai ketuhanan, ada benda lepas daripada dia, itu batal, itu bukan Tuhan. Tuhan mesti semua terikat dengan dia. Sebab tu tak boleh dua, dia mesti tunggal. Jadi keberadaan alam ini menunjukkan keesaan Allah. Sebab kalau tidak esa, alam ni pun tak ada. Sebab dia alam ni sebagai dalun, menunjuk. Allah Ta'ala tu dia panggil madlul, benda yang ditunjuk. Ya. Jadi alam ni semua menunjuk. Sebab tu naik satu lagi peringkat tauhid ni, akal ni kita pakai hukum akal. Ya, dengan akal yang Tuhan beri, Tuhan suruh tu, Nabi pun suruh. Ya, tafakkaru, berfikirlah kamu. Kita guna hukum akal ni, ya, bukan suka-suka akal, akal yang telah disuruh oleh Rasulullah SAW. Tafakkaru fi halqillah, fikir tentang kejadian Tuhan. Tu Nabi suruh. Atau ulama ijtihad dalam masalah ni, ulama usuluddin atau ilmu kalam, ya, ada ijtihad benda tu. Jadi maknanya setiap benda kita pandang tu dia ada rangkaian dengan menggunakan akal yang sahih, berpandukan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun pengenalan secara sufiah, dia naik atas lagi. Dia bukan guna akal, dia guna qalbi. Dia mula memandang. Ya, bukan sekadar maknanya dia tahu pencipta, sekadar dia nak rasa dan nak terasakan zauq pencipta, keberadaan Allah tu dirasai. Dia berjalan terasa Allah Ta'ala tu ada. Kalau dia tak masuk lain qalbi, dia main akal dia bila ditanya baru dia boleh urai. Dia tahu, dia terima, dia i'tikad, akidah dia sah. Tapi dia masih dalam kelalaian. Bila tanya dia boleh jawab. Tapi nak hati-hati dia lalai dia. Atau sebab dia perlu tembak dengan zikrullah. Supaya dia pernah akal, dia pergi terjun qalbi, pengenalan dengan qalbi. Lagi terang pergi ruh, sir, atau kena masuk suluk. Ya? Kan? Pergi masuk suluk. Bukan nak kempen, memang nak ajak. Ya, kena suluk. Suluk latihan dia punya apa? Khusus untuk menajamkan lagi makrifat kita dengan Allah Ta'ala. Lagi tajam, lagi sedap kan? Tonton pergi tolong siang daging, rumah kerja kahwin. Kalau pisau tak tajam, menganjal-anjal kan? Sakit dengan hati. Hati pun sakit. Lihat now. Kalau tajam senang. Sap kan? Oh, sedap gitu kan? Macam itulah. Ya, pandang ni nampak, pandang ni nampak. Ini pandang-pandang tak nampak, pandang-pandang tak nampak. Golap. Tak nampak apa, tak nampak dia. Nampak dengan apa? Dengan syuhud, bukan nampak mata kepala. Ya, dengan makrifat yang sebenar, itu maksudnya. Habis itu. Tidak mendua pada zat dia dan pada sifat, dan tiada perbuatan. Mana tidak mendua dalam perbuatan. Mana perbuatan semua yang menjadikan ni ialah Allah Ta'ala. Ya, cuma kena latih tuan-tuan, latih memandang mungkin. Ya, sebab Tuhan suruh dalam Quran cukup banyak ayat suruh pandang. Pandang kebesaran dia, pandang keagungan dia, kan?
Paling kurang pun pandang nak jauh dalam diri kita Tuhan suruh pandang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak pandang ke Tuhan kata. Pandang dengan mana pandang makrifat, bukan pandang tengok pandang kita. Orang nak jari tengok. Orang kafir pun tengok. Pandang dengan makna mana memahami, ya, mengerti makrifat akan Allah Taala. Maka menafikan banyak pada zat melazimkan bahawa bukan ia jisim. Ya. Mana Ta'ala bukan dia jisim. Ini masuk balik. Sebab tu antara sifat dengan sifat dia berangkai. Sebab 20 ni dia berangkai-rangkai dulu. Sebab jisim ni, masalah jisim dah diuraikan dalam masalah laisa kamitslihi syai'. Telah tak serupa makhluk, laisa kamitslihi, tak serupa makhluk dengan mana? Allah tu laisa bijirmin walal arad. Dia bukan jisim dan bukan arad. Jisim segala zat baharu yang mengambil tempat, mengambil lapang, semua itu dipanggil jisim. Jadi mana ada makhluk tak ambil lapang. Jadi sekali pukul senang, laisa bijirmin, dia bukan jisim. Wal arad, dan bukan sifat yang baru. Arad mana sifat yang duduk pada zat baru. Jadi bila kata Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad, tolak semua sekali. Dia bukan serupa makhluk. Bukan ia jisim yang menerima bahagi. Ya, jisim dia boleh kita nak apa? Tauzik, kita nak bagi-bagi kan, cencang kan. Dan dinamakan dia menafikan kam muttasil. Kam bilangan, muttasil yang berhubung. Macam kita ni bilangan berhubung kan ni. Ya. Kita ni kalau nak cencang 100 boleh kan. Tangan boleh cincang 10 boleh. Kaki kan, ya, boleh cincang. Maknanya satu tapi boleh dibagi-bagi. Maka Tuhan bukan macam tu. Asa dia bukan boleh dibagi. Maka kita menolakkan pembahagian pada zat itu dipanggil apa? Muttasil, bilangan yang berhubung. Kalau bilangan bercerai, ada satu yang lain pula. Tuhan lain serupa Tuhan kita. Itu munfasil, bercerai, itu pun dinafikan. Jadi bila kita nafikan, kita itlak kata wahdaniyat, akal kita terus ternampak ternapinya bilangan berhubung dan bercerai pada zat, sifat dan afal. Itu maknanya. Ya, dia pergi jauh tuan-tuan. Mau nampak kehebatan kebesaran Allah. Arti menafikan zatnya bersusun daripada beberapa jauhar. Kalau bersusun tak macam kita pula. Ya. Dan melazim pula menafikan banding. Iaitu memfasid banding. Mana ada zat lain serupa zat Tuhan? Oh tak ada. Kita tolak dengan wahdaniyat maknanya. Pada ketuhanan. Dan dinamakan akan dia ini menafikan kam mumfasil. Tadi muttasil ya. Muttasil berhubung. Mumfasil bercerai. Jadi nak masuk dalam isi kandung. Wahdaniyat tu. 6 tuan-tuan tu. Bila ketika telak dia. Kuih apa? Baulu. Pum kita nampak dah. Apa? Dalam dia tepung ada. Gula ada. Telur ada. Majrin ada. Kan? Pum. Tak kita nampak. Macam tu maknanya. Bila telak wahdaniyat kita nampak dah. Ya. Ketunggalan dia. Sikit zat, sifat dan afal. Ya. Itu kita nafi isbat. La ilaha illallah. Kita isbat nampak. Ya. Bahawasanya tidak ada yang membuat melainkan dia. Sampai pada peringkat tidak ada hakikat melainkan dia. Ada peringkat 3 lapis tadi. Peringkat lapis pertama kita nafikan ketuhanan. La ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? 2 tadi. Ingat makna Tuhan? Dia terkaya pada yang lain dan yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada satu benda pun boleh terlepas. Ini makna kita nak pakai dalam tauhid af'al. Semua benda tak terlepas daripada dia. Sehingga kita main kalimah la ilaha, kita nafi isbat, kita akan rasa af'al Tuhan. Ya, kita tengok kipas yang menggerakkan Allah Ta'ala. Sampai kita bercakap, kita rasa dari Allah Ta'ala. Rasa. Dia akan pergi ke situ. Sebab tu Nabi suruh, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan, maintain asah, tajam kalimah iman kamu dengan apa? Kalimah la ilaha illallah. Tapi dengan faham tu. Bila kita tolak nafi la ilaha illallah, kita tembak. La ilaha terbantai daripada kalbi kita. Illallah, kita kenal bahawa yang memiliki hakikat ketuhanan itu tunggal dia. Bila faham ketunggalan dia, makna semua perbuatan daripada dia. Nampak kita terasa. Dia pergi naik yang kedua. La fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan Kau nampak? Sebab yang boleh membuat ialah zat yang bersifat ketuhanan saja. Bila kita nampak la fa'il, tak ada fa'il sebenarnya yang buat melainkan dia, maka fa'il zat yang dikatakan fa'ilun, yang membuat ini, martabat wujud dia apa? Zati. Wujud yang zati, sebenar-benar wujud yang tidak didahului ketiadaan dan tidak akan bertembung ketiadaan. Itulah dia tunggal dalam kewujudan dia. Adapun wujud yang lain dipanggil majaz, sandaran saja.
Maka dia kira faham la maujud illallah. Jadi wujud yang sebenar, wujud yang ini tak sebenar, maknanya wujud yang berkait. Ya, wujud yang sebenar, wujud yang tidak diikat dengan siapa. Dia yang mengikat, bukan dia terikat. Ya, dia tempat bersandar, bukan dia bersandar. Dia tempat diperlukan, Allahus Samad, tempat kumpulan, bukan dia memerlukan sebab dia Maha Kaya. Maka kita akan nampak wujud yang hakiki ialah wujud yang mutlak, yang tidak terikat dengan siapa. Adapun wujud kita ni wujud yang bukan mutlak, dia panggil ghairul mutlak, itu muqayyad, yang terikat. Dia panggil majaz, sandar saja. Macamlah kita tengok apa? Ya itulah bayang dengan yang membayang. Tuan-tuan bangun kan ada bayangan. Itulah. Bayang dia terikat dengan tuan dia. Tuan dia berjalan, bayang tu bergerak. Kalau tuan bergerak, bayang diam, tuan diam, bayang bergerak, itu tak lama lagi kot. Kok seminggu lagi nak jalan. Jadi jangan pandang bayang, pandang tuan. Rumah kita pakai nako kan, kita tengok bayang tuan. Sebab apa kita pandang bayang? Sebab belum nampak tu tuan. Dia nampak depan, Samad rupanya. Bukan Samad gol, nama dolar. Gol dah gol. Oh, Samad rupanya. Sebab Samad ke Mamat ke dolar ke kan, kita pandang tak bayang kita lagi. Tak pandang. Pada nampak tuan nak pandang bayang. Tunduk tuan dekat, alhamdulillah pandang bayang. Kau gila. Kau tengok bayang. Aku dah cokoh depan kau ni, kau tengok bayang lagi. Begitulah mana arif. Bila terbuka dia, pum hijab dia dah kena mampu dah. Hati dia ma Allah, sentiasa dengan Allah. Itulah kedudukan rohani Rasulullah SAW. Sampai tidur aku dengan Tuhanku. Itulah makam yang tinggi. Jadi kait apa ni antara Usuluddin dengan perjalanan makrifat ahli hakikat disambungkan. Cuma dia naik takut lagi. Yang mengenal dengan rasa, yang dia mengenal dengan perbezaan akal hukum akal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian wal wahdaniyatu aila saniyalahu ta'ala fi zatihi ila akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin Allah karim.